Inikah negara maju? Inilah ayat yang tanpa sengaja diluahkan oleh seorang wanita bernama Catherine yang berkhidmat untuk syarikat AWA di Jerman. Ketika beliau pertama kali menaiki kereta api laju Malaysia KLM, Catherine amat meminati budaya dan produk teknologi Malaysia. Untuk melawat cawangan syarikat di Malaysia, beliau bersama rakan sekerjanya Sofia telah tiba di bumi bertuah ini. Walaupun beliau sudah lama tertarik dengan Malaysia, dan datang dengan penuh kegembiraan, beliau hampir tidak tahu apa-apa tentang sistem kereta api laju negara itu. Apabila diberitahu bahwa mereka perlu menaiki KLM untuk bergerak dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru, Catherine berasa sedikit cemas. Hal ini karena di Jerman, tempat beliau tinggal, sistem kereta api laju mereka terkenal dengan kelewatan yang sudah menjadi rutin harian dan masalah kelewatan yang sangat serius. Walaupun beliau berhujah bahwa menaiki kapal terbang akan lebih meyakinkan atas desakan kuat daripada rakan sekerja di Malaysia, beliau akhirnya bersetuju dengan berat hati untuk menaiki KLM. Namun di dalam gerabak kereta api itu, Catherine bakal mengalami kejutan yang amat mendalam. Apakah sebenarnya perkara yang membuatkan Catherine terkejut di dalam KLM? Mari kita ketahui dengan serta-merta. Catherine yang bekerja untuk pengeluar peralatan elektrik besar Jerman adalah peminat budaya dan produk teknologi Malaysia dan sentiasa ingin melihat sendiri negara itu. Baginya perbualan tentang lawatan kerja ke cawangan Malaysia adalah peluang keemasan. Beliau adalah orang pertama yang mengangkat tangan untuk menawarkan diri. Rakan sekerja beliau Sofia yang menemani beliau adalah seorang yang boleh dipercayai cekap dalam kerja dan sentiasa prihatin terhadap orang di sekelilingnya, menjadikannya idola bagi Catherine. Dapat melakukan perjalanan kerja bersamanya adalah impian Catherine. Akhirnya impiannya tercapai dan beliau mendarat bersama Sofia di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Melihat tanda-tanda yang bertulis dalam pelbagai bahasa termasuk bahasa Melayu dan tulisan Jawi, Catherine menjadi gembira sepenuhnya. Lawatan kerja ini dijadwalkan untuk melawat cawangan di Kuala Lumpur, terlebih dahulu diikuti dengan perbincangan dengan pengeluar yang terletak di Johor Bahru. Pertama sekali, mereka bergerak dari Klia ke Kuala Lumpur dengan menaiki transit aliran ringan LRT dan bertemu dengan pemandu pelancong Encik Khairul yang menyambut mereka dengan penuh kemesraan. Selepas mesyuarat mereka, menikmati hidangan di sebuah restoran yang dicadangkan oleh Encik Khairul sambil mengesahkan jadwal perjalanan yang akan datang. Oleh karena perbincangan dengan pengeluar di Johor Bahru dijadwalkan pada keesokan harinya, mereka perlu bergerak dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru. Catherine pada mulanya menyangka mereka akan menaiki kapal terbang, tetapi Encik Khairul memberitahu bahwa beliau telah menempah tiket KLM. Mendengar ini, Catherine berasa bingung. Di Jerman, tempat beliau tinggal, juga terdapat kereta api laju yang setara dengan KLM Malaysia, yaitu kereta api yang dikenali sebagai Intercity Express ICE. Selain menghubungkan bandar-bandar utama di Jerman, ia juga menghubungkan negara-negara jiran dan bertanggung jawab terhadap rangkaian kereta api laju di Eropa. Ini adalah kereta api yang Catherine kenal, tetapi ia sering mengalami kelewatan. Jadi penggunaannya dalam urusan perniagaan perlu dilakukan dengan berhati-hati. Menurut data yang diterbitkan oleh Syarikat Kereta Api Negara Jerman Deutsche Bahn DB, kadar ketepatan massa untuk kereta api jarak jauh hanya sekitar 50 hingga 60%. Dengan kata lain, dalam keadaan yang teruk, satu daripada setiap dua kereta api mungkin mengalami kelewatan. DB menetapkan bahwa kelewatan lebih daripada 6 menit dianggap sebagai kelewatan. Tetapi bukan sahaja 6 menit, kelewatan besar lebih daripada 1 jam juga bukanlah sesuatu yang luar biasa. Puncak utama kelewatan yang kerap termasuk infrastruktur kereta api yang sudah usang, kerja-kerja penyelenggaraan yang kerap, dan jadwal perjalanan yang terlalu padat. Walaupun DB telah memulakan proyek pembaharuan besar-besaran untuk memperbaiki keadaan ini, ia akan mengambil masa yang lama untuk menghapuskan sepenuhnya masalah kelewatan. Selain kelewatan, pembatalan dan perubahan laluan juga kerap berlaku. Oleh itu, ini telah menjadi kebimbangan bagi penduduk Jerman apabila menggunakan kereta api dalam urusan perniagaan yang memerlukan ketepatan massa yang tinggi. Walaupun Catherine mencadangkan untuk menaiki kapal terbang karena kemungkinan kelewatan, Encik Khairul tetap menegaskan bahwa KLM adalah lebih selesa. Sofia yang pernah menaiki KLM juga berkata, "Anda hanya perlu coba sekali." Oleh itu, Catherine bersetuju dengan separuh hati. Keesokan paginya selepas bermalam di hotel, Catherine, Sofia, dan Encik Khairul tiba di KL Sentral. Walaupun KL Sentral adalah besar dan sesak dengan orang ramai,
Ia kelihatan sangat bersih dan tiada sehelai sampah pun yang terdampar di atas lantai. Sofia kembali dari tandas dengan gembira dan berkata, ia sangat bersih dan mudah digunakan. Di platform KLM terdapat screen yang memaparkan nama kereta api masa pelepasan dan nomor platform, karena mereka bergerak mengikut arah mereka tidak tersesat. Semasa menunggu kereta api yang ditempah di platform sebuah kereta api, dengan reka bentuk aerodinamik yang menarik meluncur masuk ke platform dengan senyap. Badan kereta api yang berwarna putih sebagai warna asas, dengan garisan oranye dan hitam yang anggun bersinar, seolah-olah ia adalah kereta api baharu. Tambahan pula sebaik sahaja kereta api berhenti kreu, pembersihan segera naik dan membersihkan bahagian dalam gerabak dengan cekap membuatkan Katrin kagum dengan penekanan rakyat Malaysia terhadap kebersihan. Selepas pembersihan selesai, mereka duduk di tempat duduk. Mereka mendapati bahwa tempat duduk itu lebih lebar dan selesa daripada yang dijangka tanpa rasa sesak. Terdapat juga soket kuasa di sebelah setiap tempat duduk yang melegakan Katrin yang bimbang tentang pengecasan teleponnya. Mungkin karena keletihan perjalanan yang panjang Sofia, yang berada di tempat duduk bersebelahan, sedang menutup mata. Katrin juga memutuskan untuk berehat dengan senyap tanpa mengganggunya. Beliau melihat jam tangannya, masih ada 2 menit lagi sebelum waktu berlepas. Beliau menutup mata dan memikirkan jadwal kerja yang akan datang. Gerabak itu masih senyap. Beliau tidak merasakan pecutan yang biasanya membuatkan badan tertarik ke belakang semasa permulaan perjalanan. Beliau berasa seolah-olah kereta api itu belum mula bergerak dan berpikir. 2 menit sudah berlalu, nampaknya KLM Malaysia juga lambat. Sebaik sahaja beliau membuka mata beliau, melihat pemandangan yang menakjubkan. Pemandangan bangunan pencakar langit Kuala Lumpur yang semakin menjauh di luar tingkap terpancar di matanya. Jika beliau tidak melihat keluar, beliau tidak akan menyadari bahwa kereta api itu sedang bergerak. Kereta api laju itu bergerak dengan senyap dan licin dengan gegaran yang sangat sedikit. Beliau melihat jam tangannya sekali lagi. 1 menit telah berlalu sejak waktu berlepas. Nampaknya kereta api itu telah berlepas tepat pada masanya tanpa disedari. Dari luar jelas bahwa kereta api itu bergerak dengan kelajuan yang sangat tinggi, tetapi di dalam gerabak ia sangat senyap. Bunyi motor dan angin seolah-olah telah disekat pada tahap yang tinggi. Bukan sahaja kereta api itu yang senyap, tetapi juga penumpang. Semua orang menggunakan telepon mereka, membaca buku atau meluangkan masa dengan senyap. Walaupun mereka yang mempunyai teman bersembang dengan suara yang terkawal. Di kereta api laju Jerman, selain daripada gerabak senyap yang disediakan untuk mereka yang ingin ketenangan, gerabak lain dipenuhi dengan penumpang yang bercakap dengan lantang. Walau bagaimanapun, di dalam gerabak KLM, suasana hening bagaikan perpustakaan yang amat menyentuh hati Katrin. Beliau benar-benar merasakan bahwa KLM Malaysia dan AIS Jerman adalah sangat berbeza, ibarat langit dengan bumi. Apabila menggunakan AIS kelewatan adalah rutin harian dan pembatalan, serta perubahan destinasi sering berlaku. Jadi beliau sentiasa bimbang sama ada beliau akan tiba tepat pada masanya. Duduk di tempat duduk yang luas dalam gerabak yang senyap dan bersih. Kebimbangan sebelum menaiki kereta api hilang dan hatinya berasa tenang. Selepas beberapa ketika Encik Khairul mengedarkan bekal roti dan karipap yang dibeli di stesen, dan mereka bertiga menikmati makan, tengah hari, ringkas. Cik Sofia, Cik Katrin, sila lihat keluar tingkap kata Encik Khairul. Mendengar kata-kata Encik Khairul, Katrin mengangkat kepala dan melihat banjaran Titiwangsa yang megah muncul dengan jelas di bawah langit biru yang cerah. Sofia dan Katrin terdiam karena terkejut dan merenung pemandangan indah kehijauan yang membentang luas. Pemandangan pergunungan yang jelas sebegini hanya dapat dilihat pada hari yang cerah. Hari ini kita benar-benar bertuah, kata Encik Khairul. Penumpang di dalam gerabak yang sama juga kelihatan terpesona dengan pemandangan yang indah itu. Ada yang melekatkan wajah ke tingkap untuk melihat, dan ada yang mengambil gambar dengan telepon mereka. Inikah negara maju? Saya tidak percaya, Katrin bersuara tanpa sedar. Ini juga adalah negara maju, seperti Jerman. Kereta api laju ini mempunyai teknologi terkini, tetapi pemandangannya masih mengekalkan keindahan semula jadi yang asli. Ia seperti surga. Encik Khairul menoleh dengan wajah terkejut apabila mendengar kata-kata Katrin yang spontan. Bimbang kata-katanya. Kedengaran pelik, Katrin segera mula menjelaskan. Semalam Anda kelihatan sangat tidak suka menaiki KLM, tetapi nampaknya sekarang tanggapan Anda telah berubah. Saya gembira mendengarnya, katanya. Di Jerman ramai orang menganggap kelewatan kereta api laju adalah perkara biasa.
Peralatan dan reka bentuk dalaman kereta api juga lebih ringkas berbanding di Malaysia. Karena saya sudah terbiasa dengannya, saya silap anggap bahwa kereta api laju adalah seperti itu. Tetapi KLM Malaysia benar-benar berbeza. Walaupun jadwal perjalanan sangat padat, ia sangat tepat pada masanya. Gerabak pula senyap dan bersih merupakan ruang di mana seseorang boleh berehat dengan sepenuh hati, kata Catherine. Catherine berpendapat bahwa KLM adalah seperti pengangkutan masa depan. Namun dari gerabak yang modern sedemikian, beliau dapat melihat banjaran Titiwangsa yang seperti lukisan. Keadaan ini amat mengejutkan Catherine. Beliau berkata bahwa beliau merasakan Malaysia adalah wujud yang melampaui negara maju di mana teknologi paling canggih wujud bersama dengan keindahan alam semula jadi yang tidak berubah sejak dahulu kala. Mendengar ini, Encik Khairul mula menceritakan tentang salah satu ciri KLM Malaysia, yaitu ketepatan masa. Rakyat Malaysia berpendapat kelewatan. Walaupun beberapa menit adalah lewat dan menganggap ketibaan tepat pada masanya sebagai sesuatu yang biasa. Terutamanya KLM yang Anda naiki sekarang, kadar ketepatan masanya mencapai lebih 99%, menjadikannya antara yang terbaik di dunia. Dalam hal ketepatan katanya, itu sangat menakjubkan. Sungguh sukar dipercayai oleh orang Jerman bahwa jadwal yang begitu padat hampir tidak pernah lewat balas Katrin. Encik Khairul kemudian memberitahu bahwa jika terdapat sedikit sahaja kelewatan pada KLM pusat kawalan yang dikenali sebagai otak KLM, akan membunyikan penggera dan kreu, serta kaki tangan akan digerakkan untuk memulihkan keadaan. Beliau juga menambah bahwa dalam sejarah operasinya sejak pelancaran tiada satupun kemalangan maut akibat tergelincir atau pertembungan kereta api berlaku. KLM terkenal sebagai alat pengangkutan yang mempunyai tahap keselamatan yang sangat tinggi. Saya percaya KLM adalah kebanggaan Malaysia, kata Encik Khairul. Mendengar kata-kata Encik Khairul, Katrin menyadari bahwa beliau silap kerana menyangka KLM serupa dengan kereta api Jerman. Di AIS Jerman kelewatan adalah rutin, malah ada yang bergurau untuk tidak mempercayai DB. Tetapi KLM Malaysia dianggap sebagai perkara biasa untuk berlepas dan tiba tepat pada masanya. Kemalangan juga jarang berlaku, dan keselamatannya adalah luar biasa. Tambahan pula tempat duduknya selesa, gegarannya sedikit dan seseorang boleh meluangkan masa dengan senyap. Sofia yang duduk di sebelahnya menunjuk kepada botol air yang diletakkan di atas meja dan berkata, "Lihat, ia tidak bergoyang sama sekali. Walaupun ia bergerak pada kelajuan lebih daripada 250 km sejam, permukaan airnya tidak bergerak seolah-olah ia berada di atas tanah." Melihat pemandangan ini, Catherine sekali lagi merasakan betapa tingginya kuasa teknologi Malaysia. Pada mulanya, beliau tidak berpuas hati apabila Encik Khairul mencadangkan KLM berpendapat bahwa kereta api akan lambat dan kapal terbang lebih pasti dan cepat. Tetapi selepas menaikinya, Catherine merasakan dari lubuk hatinya bahwa memilih KLM adalah keputusan yang tepat. Semasa meluangkan masa sedemikian, mereka menyadari bahwa mereka hampir tiba. Kereta api itu meluncur masuk ke platform stesen JB Sentral tepat pada masa yang dijadwalkan. Catherine tidak dapat menahan rasa kagum terhadap ketepatan masa yang tulen ini. Nasib baik perbincangan dengan pengeluar di Johor Bahru berjalan lancar. Selepas mendaftar masuk Catherine, yang bersendirian di bilik hotel, memuat naik catatan tentang kejutan hari ini di media sosialnya. Hari ini saya menaiki KLM Malaysia buat kali pertama. Saya terkejut karena ia sangat senyap sehingga saya tidak menyadari bila ia berlepas. Ia tiba tepat pada masanya dan ia tidak bergoyang senyap dan sangat selesa. Ia lebih selesa daripada menaiki kapal terbang. Catatan ini menerima banyak komen. Bahagian komen dipenuhi dengan kejutan terhadap KLM simpati daripada mereka yang pernah menaikinya dan ketidakpuasan hati penduduk Eropa terhadap DB Jerman yang sering lewat. Apa yang lebih mengejutkan ialah beliau menerima beberapa komen dari Malaysia. Menurut komen gegaran KLM yang sedikit, bukan sahaja disebabkan oleh prestasi kereta api, tetapi juga disebabkan oleh kualiti landasan yang sangat tinggi. Landasan itu direka bentuk untuk mengurangkan bunyi dan hentakan, dan pad penyerap kejutan khas diletakkan di bawah landasan. Ia adalah hasil daripada pengumpulan usaha kecil yang membolehkan pengalaman menaiki yang senyap dan stabil. Semasa melihat komen-komen ini, Catherine sekali lagi merasakan bahwa KLM mendapat perhatian yang tinggi daripada ramai orang. Beliau teringat kata-kata Encik Khairul bahwa KLM adalah kebanggaan Malaysia dan hatinya tersentuh.
Keesokan harinya, mereka dijadwalkan untuk kembali ke Kuala Lumpur dari Johor Bahru dengan menaiki KLM sekali lagi. Catherine berasa gembira apabila memikirkan bahwa beliau akan dapat menghabiskan masa dalam ruang yang menenangkan itu lagi. Pada waktu pagi, ketiga-tiga mereka pergi ke stesen JB Sentral bersama-sama. Di dalam stesen, terdapat banyak kedai cenderamata, dan Catherine dan Sofia sibuk memilih keropok dan kuih muih sambil Encik Khairul membeli nasi lemak rel. Apabila waktu berlepas, semakin hampir kereta api dengan reka bentuk aerodinamik yang sama seperti semalam meluncur masuk. Encik Khairul tersenyum gembira apabila melihat Catherine mengambil beberapa gambar kereta api dengan teleponnya. Pasti beliau merasakan bahwa Catherine telah jatuh hati dengan KLM. Duduk di tempat duduk yang luas, beliau melihat jam tangannya dan mengesahkan sama ada kereta api itu akan berlepas mengikut jadwal. Kereta api itu bergerak perlahan-lahan. Ia berlepas tepat pada masa yang dijadwalkan tanpa kelewatan. Walaupun seminit, semasa Catherine kagum dengan ketepatan masa Encik Khairul yang sedang menyediakan nasi lemak rel menjelaskan. Di Malaysia, operasi tepat pada masanya adalah perkara biasa dan tiada siapa yang terkejut dengannya. Tetapi nampaknya ia adalah perkara yang jarang berlaku di seluruh dunia. Perkataan perkara biasa ini diulang-ulang dalam hati Catherine. Keheningan sehingga tidak menyadari pelepasan, walaupun bergerak pada kelajuan lebih daripada 200 km sejam, gerabak itu diselubungi oleh keheningan. Gerabak yang bersih, tanpa sehelai sampah pun. Beliau hanya boleh kagum dengan standar tinggi yang dianggap perkara biasa di Malaysia ini. Walaupun cuaca tidak mengizinkan dan mereka tidak dapat melihat pergunungan yang jelas, seperti semalam, mereka tidak bosan hanya dengan melihat pemandangan sawah padi dan ladang kelapa sawit yang berubah-ubah di kawasan lembah. Kelang, Catherine menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Encik Khairul karena mencadangkan KLM. Beliau benar-benar merasakan bahwa KLM lebih selesa daripada kapal terbang seperti yang dikatakan oleh Encik Khairul. Mendengar ini, Sofia juga berkata bahwa beliau juga cemas sebelum menaiki KLM buat kali pertama, tetapi selepas menaikinya, beliau mendapati ia sama sekali berbeza daripada kereta api Jerman. Tambahan pula, mereka dapat menikmati nasi lemak rel yang lazat di atas KLM dan ketiga-tiga mereka ketawa gembira. Perjalanan kerja pertama berakhir dengan selamat, dan Catherine yang menerima pujian tinggi daripada Sofia pulang ke Jerman dengan rasa puas. Apabila beliau mengedarkan cenderamata dari Malaysia dan menceritakan pengalamannya di KLM, Malaysia rakan sekerjanya juga kelihatan tertarik. Rakan-rakan sekerja beliau menyatakan terkejut, mengatakan ia sangat berbeza daripada DB Jerman dan mereka cemburu dengan rakyat Malaysia. Mereka juga berkata bahwa mereka berharap DB Jerman akan berkembang seperti KLM Malaysia. Melihat ramai orang berminat dengan KLM, Catherine memutuskan untuk memuat naik catatan lain tentang KLM di media sosialnya. Saya menaiki KLM di Malaysia. Ia sangat berbeza daripada DB Jerman. Ia sangat tepat pada masanya, tidak lewat walaupun seminit. Tempat duduk sentiasa bersih, walaupun ramai penumpang tiada siapa yang bercakap dengan lantang. Walaupun reka bentuknya ringkas agak menarik, untuk melihat pemandangan pergunungan yang megah dan sawah padi di luar tingkap apabila meninggalkan bandar. Ia jauh lebih baik daripada kapal terbang. Jika Anda pergi ke Malaysia, Anda mesti menaiki KLM. Catatan ini menerima jumlah suka dan komen yang belum pernah terjadi sebelum ini. Orang di seluruh dunia menyuarakan kejutan dan pujian terhadap KLM Malaysia. Ramai orang berpendapat bahwa KLM mendahului kereta api dunia. Dan ramai juga yang berkata, mereka pasti akan menaiki KLM apabila mereka pergi ke Malaysia. Ada juga yang berharap agar teknologi KLM Malaysia dapat disebarkan dengan lebih meluas ke seluruh dunia. Seperti kali terakhir, beliau juga menerima banyak reaksi dari Malaysia. Rakyat Malaysia yang mempunyai pengalaman menaiki DB Jerman menghantar kisah pengalaman mereka tentang jadwal perjalanan yang hancur karena terlalu banyak kelewatan sehingga terlepas kereta api sambungan. Terdapat juga suara-suara yang menyatakan bahwa mereka sekali lagi merasakan tahap keselamatan KLM yang tinggi. Beliau juga mendengar bahwa baru-baru ini terdapat pelancong asing yang datang ke Malaysia semata-mata untuk menaiki KLM. Stesen KLM juga lebih mudah diakses berbanding lapangan terbang yang memudahkan pelancongan dan ini mendapat pujian. Sambil melihat notifikasi teleponnya yang santiasa berbunyi dengan komen, Catherine merasakan perhatian tinggi dunia terhadap KLM. Mengimbau kembali perjalanan kerja yang menyeronokkan ke Malaysia. Walaupun baru pulang, beliau mendapati dirinya mula merindui Malaysia
Jika saya pergi ke Malaysia lagi, saya pasti akan menaiki KLM dan melihat pemandangan pergunungan, katanya. Catherine berharap untuk melawat Malaysia sebagai pelancong dan bukan untuk bekerja dan untuk melihat tempat-tempat selain Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Bagi kita yang tinggal di Malaysia, ketibaan KLM yang sentiasa tepat pada masanya dan jadwal yang tidak huru-hara dianggap sebagai perkara biasa, dan kita jarang mempunyai peluang untuk menyadarinya secara khusus. Walau bagaimanapun, apabila melihat ke seluruh dunia, keadaannya nampaknya sangat berbeza. Badan kereta api yang aerodinamik dan cantik, layanan mesra pengalaman menaiki, yang selesa walaupun pada kelajuan hampir 300 km sejam, operasi tepat pada masanya hingga ke saat terakhir, dan keselamatan yang luar biasa. Semua ini menjadikan KLM sebagai kewujudan yang cemerlang di dunia. Dengan teknologi tinggi dan sistem pengurusan yang teliti di Malaysia, KLM akan terus menyediakan perjalanan yang selamat dan selesa untuk ramai orang pada masa akan datang. Kami akan terus membawakan reaksi dari luar negara pada masa hadapan. Jika Anda berminat, sila langgan saluran ini. Jika Anda berpendapat bahwa seronoknya tinggal di Malaysia, sila berikan suka. Nantikan video seterusnya.